Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Saya Nur Syazwina binti Muhammad Jamaluddin di 2018-208-6258 bersama anda untuk mengupas isu-isu berkaitan dengan muamalat di dalam Islam di bawah subjek syariah dan kehidupan di bawah naungan Dr. Zanariah binti Nur. Formula yang mencetuskan fenomena di dalam dunia perniagaan masa kini ialah perniagaan yang menggunakan konsep dropship untuk menjana pendapatan. Aktiviti perniagaan ini mendapat perhatian yang tinggi khususnya dalam kalangan belia, suri rumah dan individu yang berkerjaya untuk menambahkan pendapatan sampingan untuk menampung kos sara hidup. Katanya, formula melalui perniagaan dropship ini merupakan satu formula yang paling mudah, ringkas dan praktikal untuk menjana pendapatan yang lebih lumayan. Satu contoh produk terkenal yang mengambil sistem dropship yang saya dapat kongsikan di sini di mana selebriti terkenal iaitu Nerofa telah memperkenalkan sebuah produk terbaru yang dinamakan sebagai Kucate, iaitu satu minuman berasaskan teh yang dikombinasikan dengan bunga dan dibentuk teh tersebut di dalam kub. Pasaran Kucate ini telah membuat pembukaan pengambilan ejen dan dropship kepada masyarakat setempat yang ingin mencari income sampingan. Namun begitu, saya ingin kongsikan kepada anda sejauh mana perniagaan melalui dropship ini dibenarkan di dalam Islam. Adakah kedudukan hukum dropship ini halal ataupun haram? Jadi, untuk mengetahui dan mengupas dengan lebih lanjut, saya kongsikan laporan berkaitan dengannya. Assalamualaikum saudara. Okey, sebenarnya kita tahu apabila negara melanda COVID-19, ramai di antara masyarakat mengambil peluang untuk join dropship. Jadi, pada pendapat saudara, berkaitan dengan dropship ini, apakah hukumnya ataupun kedudukannya di dalam Islam? Baiklah, hukum yang telah ditetapkan berkenaan dengan dropship ini adalah harus. Dan lagi-lagi sekarang ini kita dilanda oleh COVID-19 dan ramai sebenarnya antara masyarakat ataupun orang yang terdekat dengan kita telah mengikuti bisnes secara dropship seperti tudung, produk makanan dan sebagainya. Dan itu adalah perkara yang baik untuk penjual, malah untuk ejen itu sendiri, yang di mana barang yang di mana ejen tidak perlu menyimpan barang dan hanya bergantung kepada syarikat utama, dan syarikat utama itulah yang perlu menjelaskan secara detail penghantaran barang, kualiti barang dan sebagainya di antara ejen dan juga customer. Jadi sekiranya perkara itu terjadi dengan jelas, jadi itu bukan satu persoalan ataupun masalah bagi sistem dropship ini. Topik berkaitan dengan sistem jual beli melalui dropship ini merupakan salah satu topik yang agak popular dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana apabila perkembangan teknologi internet semakin lama semakin berkembang dengan pesat, maka masyarakat menggunakan kemudahan ini untuk melaksanakan jual beli secara atas talian. Pada masa yang sama, tidak hairan sekiranya pelaksanaan jual beli ini berlaku kerana media informasi dilihat sebagai satu jalan yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan oleh masyarakat walau di mana jua berada. Pada dasarnya, jual beli berasal daripada bahasa Arab iaitu al-bai' yang bermaksud menjual atau menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Dari sudut istilah pula, jual beli adalah pertukaran harta yang mempunyai nilai mengikut syarat-syarat tertentu yang diharuskan oleh syarak melalui lafaz, ijab dan kabul. Pelaksanaan jual beli ini berkait rapat dengan amalan dan isu dropshipping. Dropshipping ini merupakan satu teknik pengurusan jual beli atau urus niaga yang melibatkan kepada reseller atau retailer yang mengiklankan barang di media sosial seperti di Instagram, Facebook, Twitter tanpa memegang stok barang. Kaedah dropshipping ini hanya memerlukan gambar dan maklumat produk daripada pembekal dan mempromosikan produk tersebut. Maknanya di sini, dropship ini hanya menjadi orang tengah di antara pembeli dan penjual. Sistem dropshipping ini juga melibatkan kepada 3 pihak iaitu dropshipper, penjual dan pembeli. Prosedur dropshipping ini berlaku melalui pengurusan teknik rangkaian berkumpulan di mana penjual atau dropshipper ini tidak memegang stok barang yang dijual. Penjual juga akan mempromosikan barang secara dalam talian melalui laman web produk, video dan sebagainya. Apabila pembeli berminat kepada barang yang dipromosikan oleh penjual, maka pembeli akan membuat pesanan kepada dropship ini dan akan menghantar segala maklumat customer dari segi maklumat order, dari sudut alamat rumah, nama dan barang yang dipesan oleh pembeli kepada supplier. Seterusnya, pembeli akan membuat pembayaran melalui transaksi online terhadap barang yang dibeli dan jumlah penghantaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, supplier akan menghantar barang yang dipesan secara terus kepada customer. Pada masa yang sama, pelaksanaan dropship ini semakin berkembang kerana wujudnya beberapa aplikasi, antaranya aplikasi BZ untuk memudahkan lagi penghantaran maklumat customer kepada pihak HQ melalui sistem sahaja. Hal ini lebih memudahkan kerja kepada dropship yang tidak mempunyai modal, kedai dan barang untuk berjual beli dan hanya menghantar pesanan melalui hujung jari sahaja. Namun begitu, perselisihan isu dropship ini dibincangkan tentang pelaksanaannya apabila terdapat satu hadis daripada Hakim bin Hizam yang bertanyakan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan seseorang yang memintaku untuk menjual barang yang tiada denganku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab persoalan tersebut, janganlah kamu menjual barang yang kamu tidak miliki. Berdasarkan hadis ini adalah sama dengan pelaksanaan dropshipping kerana pelaksanaan jual beli melalui dropship ini berlaku tanpa memegang apa-apa barang. Dari sudut pandangan syarak, jual beli sebegini adalah dilarang berdasarkan syarat jual beli di mana orang yang melaksanakan akad perlu kepadanya barangan maujud ketika berurusan jual beli. Namun begitu, pelaksanaan ini diperbetulkan melalui cara menggunakan akad salam dan wakalah sebagai dasar pelaksanaan dropship. Amalan dropshipping ini hukumnya adalah harus dan halal. Hal ini kerana dropship dianggap sebagai wakil dan pekerja kepada pemodal barangan tersebut. Dalam pelaksanaan jual beli secara wakil ini juga merupakan sifat kepada konsep jual beli wakalah. Namun begitu, pelaksanaannya perlu jelas dan tiada unsur gharar, yakni ketidakpastian ataupun penipuan. Dari segi produk pula, dropship perlu memastikan barang yang dijual itu adalah barang yang halal untuk digunakan oleh pembeli walaupun produk yang dipromosikan itu hanya berdasarkan kepada pengiklanan di website, display item atau katalog. Malah dropship ini juga hendaklah memberikan layanan yang baik dan memberitahu ciri-ciri produk yang dipromosikan itu dengan jelas dan terperinci kepada pembeli. Hukum harus dan halal ini ditetapkan kepada sistem dropshipping ini dilihat melalui kaedah asas muamalat itu sendiri, di mana semua bentuk muamalat hukumnya adalah harus kecuali ada perkara yang membuatkan ia menjadi haram. Mufti Wilayah Persekutuan juga menetapkan hukum dropship ini adalah harus. Namun, amalan dropshipping ini perlu mempunyai kebenaran, amanah, ikhlas dan adil di antara pembeli dengan penjual. Malah, dari sudut penentuan harga dan keuntungan yang diperolehi oleh dropshipper ini adalah dari perbezaan harga antara harga supplier dengan harga dropshipper. Hal ini berlaku kerana bergantung kepada akad yang digunakan oleh dropship dengan pembekal berkaitan dengan keuntungan. Sekiranya akad yang digunakan menggunakan kontrak jual beli salam, maka dropshipper bebas untuk menetapkan harga. Misalnya, seseorang yang menjual tudung harganya pada asalnya adalah RM20 namun dijual kepada pembeli sebanyak RM25. Maka di sini
RM5 menjadi keuntungan untuk penjual menjual sehelai tudung. Manakala sekiranya pembeli menggunakan kontrak jual beli salam, perlu tertakluk kepada harga yang ditetapkan oleh supplier. Maksudnya di sini, apabila pembekal mengatakan harga tudung yang dijual adalah sebanyak RM25 dan komisen yang diperolehi oleh dropship adalah sebanyak RM5, maka transaksi tersebut perlu diserahkan kepada supplier sebanyak RM20. Di samping itu, pelaksanaan jual beli melalui konsep dropshipping ini hukumnya juga boleh termasuk kepada hukum haram sekiranya mengandungi unsur-unsur penipuan terhadap barang yang telah dipromosikan oleh penjual kepada pembeli. Misalnya, pembeli ingin membeli baju dan telah membuat transaksi ataupun online banking kepada penjual, namun barang tersebut tidak sampai kepada pembeli. Situasi ini boleh dikenali sebagai scammer. Hal ini kerana pelaksanaan jual beli yang menggunakan akad wakalah dan akad salam tidak digunakan dengan betul akan termasuk kepada isu bai' ma la yubli', iaitu memberikan sesuatu yang tidak dimiliki dan hukumnya adalah dilarang oleh syarak. Pada masa yang sama, proses dropship ini juga dilarang sekiranya barang yang dipesan oleh pelanggan tidak sama ataupun tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli. Perkara ini perlu dijauhi kerana unsur gharar iaitu ketidakjelasan dan penipuan telah berlaku dalam jual beli jenis ini. Apabila wujud gharar sama ada ketidakjelasan barang tersebut termasuk kepada jenis gharar jalalah iaitu tidak maklum kepada barang jualannya, ataupun gharar syak iaitu berlaku ketidakjelasan melalui risiko seimbang yang bakal dihadapi oleh pembeli, maka amalan melalui jual beli menggunakan dropship ini mempunyai unsur haram dan akadnya menjadi tidak sah. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa amalan jual beli melalui sistem dropship ini diharuskan oleh syarak. Hal ini kerana amalan dalam sistem dropship ini dilaksanakan secara dalam talian sesuai mengikut kepada peredaran zaman, walaupun terdapat beberapa cabaran di antara supplier dan dropship untuk melaksanakannya mengikut persyariatan jual beli di dalam Islam. Tuntasnya, pelaksanaan jual beli melalui dropship ini perlu jelas dari sudut sifat barang, waktu dan tempat penyerahan barang kepada pembeli agar dapat mengelakkan berlakunya gharar, riba dan penipuan yang bertentangan dengan hukum syarak. Sekian laporan berkaitan dengan penetapan hukum dropship di dalam Islam bersama saya Syazina Jamaluddin, khas untuk anda.